Agenda Nasional Malaysia Sihat ke arah budaya hidup sihat dan persekitaran lestari. KKM berpuas hati dengan pematuhan SOP PRU Dun Melaka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tun Julia Muhammad Tahir dan berita wilayah hari ini akan berlintas langsung dari Kelantan, Sabah dan Sarawak. Fokus hari ini, kempen PRU Dun Melaka terus rancak secara maya. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS yang dilancarkan hari ini merupakan persediaan bagi keluarga Malaysia mendepani fasa endemik COVID-19. ANMS merupakan pakej kesihatan yang diteliti, dirancang dan diperkenalkan melalui Kementerian Kesihatan dan disertai secara langsung oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, agenda itu dilaksanakan untuk tempoh 10 tahun bermula tahun ini. Rakyat Malaysia sihat sejahtera. ANMS bertujuan membudayakan hidup sihat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan dan kesihatan keluarga Malaysia. Agenda ini berusaha untuk menjadikan kita sihat sejahtera sepanjang hayat. Kerajaan memberi jaminan untuk terus komited menyediakan peruntukan yang mencukupi bagi memastikan ANMS dapat dijayakan dan memberi manfaat sepenuhnya kepada keluarga Malaysia. Beliau berkata demikian semasa melancarkan Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS secara maya dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Dalam rancangan yang sama, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menasihati individu yang telah menerima janji temu bagi suntikan dos penggalak supaya tampil mendapatkan vaksin mereka. Ini memandangkan 40% individu yang telah diberi janji temu tidak hadir mendapatkan suntikan masing-masing. Jelasnya vaksinasi dos penggalak di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan bertujuan menguatkan imuniti dan tahap perlindungan individu terlibat terhadap COVID-19. Itu kita akan meningkatkan komunikasi KKM untuk memastikan bahawa mereka yang nak terima janji temu booster ini, mereka dapat menepati appointment yang diberikan. Kita akan tunjuk bukti-bukti yang menyatakan bahawa booster ini selamat dan sangat-sangat digalakkan untuk melindungi terutamanya orang tua daripada kesan buruk COVID-19. Pengambilan dos penggalak yang rendah, khususnya dalam kalangan warga emas dan mereka yang mempunyai komorbiditi akan meningkatkan bilangan kemasukan ke hospital. Pada masa sama, beliau turut menggalakkan pengambilan suntikan berkenaan bagi individu yang pernah dijangkiti COVID-19. Mengenai pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka, Khairy berkata Kementerian Kesihatan secara keseluruhan berpuas hati dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP pihak yang terlibat. Bagaimanapun jelasnya, masih ada segelintir pihak yang ingkar. Dan apabila itu berlaku, susah untuk kita mengamalkan penjarakan fizikal, susah untuk keadaan yang tidak sesak berlaku. Dan sepatutnya mereka memahami dan mungkin mintalah supaya bila turun tu kurangkan pengiring sedikit. Tegasnya pemimpin politik perlu menunjukkan kepimpinan melalui teladan agar rakyat turut mematuhi SOP yang dikeluarkan.
Baiklah, sebelum kita ke berita-berita dari negeri-negeri seluruh negara, kita ke studio mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim bagi mendapatkan perkembangan semasa pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Terima kasih Tun Julia. Jabatan Kesihatan Negeri Melaka JKNM mengesahkan seorang pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Lendu positif COVID-19 selepas menyertai program kepimpinan anjuran Badan Bukan Kerajaan NGO awal November lalu di Alor Gajah. Sementara 8 pelajar lain yang bergejala sudah menjalani saringan PCR COVID-19 dan keputusan akan diperoleh dalam masa terdekat. JKNM dalam satu kenyataan menjelaskan sekurang-kurangnya 45 pelajar menghadiri program tersebut. Pelajar lain yang menjadi kontak kepada kes disyaki COVID-19 tersebut sedang dikenal pasti untuk diisolasi sebagai langkah awal mengekang penularan jangkitan. Kenyataan itu turut memberitahu beberapa kolej kediaman pelajar di institusi itu telah diberi notis penutupan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 bermula hari ini sehingga 20 November depan. Orang ramai yang menjadi kontak rapat kepada mereka disarankan untuk kuarantin kendiri serta menghubungi bilik gerakan PKD Alor Gajah di talian tertera untuk saringan kesihatan. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka masih menyiasat kes sekumpulan jentera parti yang diarah kuarantin selepas seorang petugas positif COVID-19. Perkara mengenainya dinyatakan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rusdi Abdul Rahman menerusi aplikasi WhatsApp. Jentera parti itu dikatakan menetap sementara di sebuah rumah dekat Semabur sepanjang PRU Dun Melaka. Salah seorang daripada mereka disahkan positif COVID-19 menyebabkan semua petugas yang tinggal di rumah berkenaan diarah menjalani kuarantin. Tiada istilah bulan madu bagi penjawat awam di Melaka. Sebaliknya, kaki tangan awam perlu terus bergerak sebagai satu pasukan dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Jelas Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Kamil Muhammad, peranan kaki tangan kerajaan negeri tetap berjalan seperti biasa walaupun selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka. Fokus kepada apa yang kita boleh buat. Dan bukan saja apa yang boleh kita buat, apa yang patut kita buat. Sebab ada keputusan-keputusan telah diluruskan sebelum Dewan dibubarkan, masih belum dilaksanakan pada masa itu. Duit pun dah ada. Ya, jadi fokus kepada apa yang kita boleh buat. Tambah Datuk Kamil, agenda pembangunan ekonomi Melaka turut diteruskan dan berjalan seperti biasa. Dalam pada itu, Datuk Kamil turut menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan atas inisiatif yang diberi dalam menjayakan pelbagai program, antaranya program vaksinasi golongan remaja, perkhidmatan rawatan pesakit dan perkhidmatan farmasi. Dan kalau tengok dari segi vaksinasi, ya, kita buat dalam peningkatan remaja. Kita bukan sahaja bekerjasama sebagai satu kerajaan di Melaka, tapi kita juga merentas sempadan di mana apabila kita lancarkan program untuk buat suntikan kepada remaja, ya, kita dapat bantuan daripada NATMA, sebenarnya daripada Kementerian daripada KPKT lah, melalui NATMA, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Saya ucapkan terima kasih kerana kita dapat bantuan daripada rakan-rakan kita di dekat persekutuan. Kita minta 5 biji bas. Ya, mereka melancarkan MOVAC 2.0. Kita dapat 10 biji bas. Jadi ini membantu mempercepatkan lagi proses vaksinasi golongan remaja. Datuk Kamil meluangkan masa meninjau fasiliti kesihatan di Hospital Alor Gajah selain menyantuni penduduk kampung Padang Keladi Durian Tunggal. Kempen secara maya terus rancak, parti dan calon bertanding menggunakan media sosial untuk memberi penerangan mengenai manifesto serta aktiviti harian mereka.
Sebagai contoh, calon Barisan Nasional BN bagi kerusi Lendu, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, memuat naik manifesto BN yang dibentangkan semalam dan turut berkongsi aktiviti yang dilakukan hari ini seperti aktiviti bersama penduduk tempatan. Calon Perikatan Nasional PN bagi kerusi Don Teluk Mas, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin pula berkongsi berita-berita terkini mengenai parti dan berkongsi gambar bersarapan bersama penduduk di Don tersebut. Sementara itu, calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Bukit Katil, Adli Zahari, memulakan kempen dalam talian dengan berkongsi video berkaitan perancangan dan harapan PH diikuti dengan program mengedar risalah di kawasan sekitar Bukit Katil. Apa yang pasti, setiap calon menggunakan tanda pagar parti masing-masing sebagai kaedah kempen dalam norma baharu ini. Selain menggunakan media sosial, calon turut mengedarkan risalah kempen dari rumah ke rumah tanpa bersemuka dengan pengundi. Calon PN bagi kerusi Don Tanjung Bidara, Datuk Mas Irmiati Samsudin memberitahu pendekatan kreatif dilaksana jentera parti dalam mendekati pengundi. Saya punya own Facebook dan sebagainya, jadi saya rasa tidak canggung untuk menggunakan pendekatan sedemikian. Tetapi kita masih lagi menggunakan, maksudnya macam saya cakap tadi, pamphlet kita hantar ke rumah-rumah dalam proses untuk memberikan sedikit publicity supaya mereka dapat kenal saya dengan lebih dekat dan sebagainya. Beliau terdahulu mengedarkan risalah di setiap peti surat rumah di Don Tanjung Bidara. Bagi calon PN kerusi Don Lendu, Meja Besara Abdullah Mahdi, beliau akui berdepan cabaran kempen terutamanya bagi memperkenalkan diri kepada pemilih. Justru mekanisme terbaik diperlukan sepanjang tempoh kempen. Mengedar flyers ni akan menjadi satu tarikan utama, tetapi sedikit sebanyak dia membantu kaedah-kaedah lain. Sebenarnya kita terpaksa multiplykan segala usaha untuk memperkenalkan diri. Jadi mengedarkan flyers ini adalah nilai tambah kepada kaedah mempromosi diri itu selain daripada melalui social media, Facebook, TikTok, WhatsApp dan sebagainya. Calon veteran pula berpandangan kempen secara maya ini mampu diadaptasi mereka selari dengan perkembangan teknologi terkini. Kerjasama jentera parti turut membantu mereka berkempen. Kita gunakan cara lama, itu cara saya, tetapi dengan norma baru ini, media sosial dan sebagainya, insya-Allah, alhamdulillah, saya ada tim saya yang orang muda, yang hebat, yang banyak membantu saya dari segi media sosial yang ada sekarang ini. InsyaAllah lah. Tapi suka tak suka saya kena belajar juga. Platform yang terbaik bagi saya ialah media sosial. Dan saya mempunyai tim media sosial yang saya tak kata terbaik lah, yang saya berpuas hati lah. Saya dipahamkan media sosial PN ni memang kokoh. Kesediaan kerajaan untuk mempertimbang ruang kepada semua calon termasuk dari pembangkang berkempen menerusi saluran televisyen dan radio rasmi disambut positif. Cadangan berkenaan juga bukti demokrasi di Malaysia memberi ruang kepada calon menggunakan medium rasmi. Bagus juga. Jadi kita ada saluran yang tertentu yang boleh kita suarakan, di mana kebanyakan rakyat kita buka TV kan. Jadi diorang boleh nampak dari situ. Dan ada sekatan-sekatannya sikitlah. Alhamdulillah, kaedah mempromosi atau memperkenalkan calon melalui siaran televisyen itu juga salah satu kaedah untuk sebagai daya tambah. Daya tambah kepada kaedah mempromosikan calon dalam musim kempen ini. Dan kita mengalu-alukanlah supaya dapat dilaksanakan segera. Jadi kita boleh menjimatkan banyak benda sebenarnya daripada kos rakyat nak beli data untuk nak dengar, nak tengok YouTube, nak tengok dalam keadaan COVID, pendapatan mereka terganggu, terjejas. Semalam, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa memaklumkan perbincangan akan diadakan dan keputusannya akan diumumkan dalam tempoh terdekat.
Bunyi dentingan setiap 1 jam daripada menara jam Bandar Hilir yang tersegam indah di tengah-tengah pusat pelancongan Melaka pasti menarik perhatian yang mendengarnya. Bangunan berkenaan menyimpan nilai sejarah tersendiri serta menjadi satu-satunya menara jam tertua di Melaka dan negara ini. Wartawan Nur Syafina Sari menyelami sejarah dan keunikan menara yang berusia hampir 135 tahun itu. Menara Jam Bandar Hilir ini lebih dikenali sebagai Menara Jam Tan Beng Swee terletak berhampiran bangunan ikonik Melaka, sentiasa menjadi tumpuan pelancong merakam foto kenang-kenangan. Menurut penolong juruterkanan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Muhammad Nazri Jamal, pusingan jam di menara ini tidak pernah dibiarkan berhenti kerana sejak bertahun ia dijaga rapi termasuk mencuci, menyelenggara dan menguji setiap komponen bagi memastikan ia terus gah berdiri. Beliau yang juga pemantau operasi menara jam ini berkata, ia turut menjadi lambang kasih sayang antara keluarga kerana ia dibina oleh seorang anak yang mahu memenuhi permintaan bapanya. Sejarahnya, menara jam ini dibina Tan Jiak Kim, seorang dermawan Cina peranakan yang mahu menunaikan hajat mendiang bapanya, Tan Beng Swee, yang mengimpikan sebuah menara jam di tengah bandar Melaka. Bangunan ini sebenarnya disiapkan oleh anak mendiang, anak mendiang yang penyumbang yang hendak mendirikan menara jam. Tapi mungkin ada masalah kesihatan, beliau meninggal, tapi hasrat ni diteruskan oleh anak MBMB dia. Menjaga dan menyelenggara menara jam yang turut terkenal dengan nama Jam Besar Bangunan Merah Bandar Hilir. Kerja-kerja naik taraf, baik kulit, dan yang terkini sekali kita menggunakan sistem GPS untuk mengawal waktu pergerakan jam semua. Dulu kita lebih pada sistem motor, ada rantai apa semua, sekarang dia lebih pada digital lah. Jadi lebih mudah dan paparan jam lebih tepat. Dan di MBMB kita membelanjakan lebih kurang dalam 10,000 setahun untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik dan sempurna. Pelancong yang saya temui turut melahirkan rasa bertuah kerana berpeluang melihat sendiri menara bersejarah ini. Saya rasa bertuah sangatlah dapat datang sini dengan keluarga. Sebelum ni pernah mengenali jam ni tak? Pernah. Saya pernah tengoklah dekat cikgu bercerita kan kat sekolah. Best lah Melaka ni lah. Dia banyak bangunan bersejarah lah. Ni macam jam ni pun kira 135 tahun kan katanya. Tapi kira pertama kali lah saya datang ni. Saya tak pernah tengok lagi lah bangunan-bangunan yang cantik macam ni kan. Warna merah pula tu. Menara jam berusia 135 tahun ini dibina oleh seorang dermawan Cina peranakan sebagai tanda kasih sayang anak kepada ayah. Dan ia kini menjadi satu tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara ke Melaka. Laporan Nur Syafina Sari untuk Berita RTM. Sekian kemas kini berita PRU Don Melaka untuk berita wilayah petang ini. Terus ikuti laporan kami setiap hari untuk pelbagai info terkini yang sahih di berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Tun Julia. Nikmati penjimatan 50% dengan penyelesaian penyataan Unify. Dengan penyelesaian pemasaran digital, bina laman web anda sendiri. Tingkatkan kemahiran digital anda dan capai lebih ramai pelanggan. Layari unify.com.my/SME Grant hari ini. Jabatan Kebajikan Masyarakat siap sedia hadapi kemungkinan banjir. Butiran lanjut langsung dari Kelantan bersama-sama Azidi Abdullah. Silakan Azidi. Baik, terima kasih Tun Julia di Angkasa Puri. Setiap kali tibanya musim tengkujuh, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM antara agasi paling sibuk mengadakan persiapan untuk berdepan kemungkinan banjir. Gerak kerja disusun rapi selain pelbagai keperluan termasuk menyediakan bekalan makanan untuk kegunaan mereka yang terjejas banjir.
Di Kelantan, JKM Negeri menerima peruntukan RM1.3 juta tahun ini untuk membeli barangan keperluan asas untuk diagihkan kepada penduduk terjejas di Pusat Pembinaan Sementara PPS. Menurut pengarah JKM Kelantan, Said Siduk, sebahagian besar stok bekalan barangan tersebut telah dihantar ke 159 Pekalan Harapan, 17 stor bencana di Jajahan serta sebuah depo simpanan. Tahun ini, 539 PPS yang mampu menampung lebih 100,000 penduduk sedia diaktifkan sekiranya berlaku banjir. Kebanyakan PPS terlibat berada di jajahan berisiko tinggi dilanda musibah itu seperti Pasir Mas, Kuala Krai dan Tumpat. Penempatan itu kita berkelompok dan keluarga. Itulah sebabnya kita bagi kemah, kita bagi keperluan diri dan sebagainya untuk mereka aturlah. Dan agihan makanan pun mereka tak boleh datang semualah ke tempat mengambil makanan tu. Kita minta keluarga untuk ambil makanan dan bawa ke tempat mereka lah. Pada masa sama, beliau menyeru penduduk yang terpaksa dipindahkan bersikap jujur mengenai status kesihatan mereka bagi mengelakkan penularan jangkitan COVID-19. Langkah itu juga dapat memudahkan petugas keselamatan memindahkan mereka ke PPS yang bersesuaian sekiranya bergejala. Kita nak menguruskan bukan macam dulu. Kita nak jaga penjarakan. Dia kena jujur, dia kena istiharkan. Kalau dia ada gejala, dia kena maklum dan sebagainya lah. Jadi kalau ini mudah kita menguruskan. Tapi kalau dia tak maklum kita takut nanti nak kawal. Mungkin berlaku jangkitan dan sebagainya, itu kita risau. Bagi memudahkan pengurusan juga, 20 PPS khas diaktifkan bagi menempatkan penduduk yang didapati positif COVID-19 selain memerlukan pengasingan. Seramai 354 kaki tangan JKM Kelantan akan bertugas secara langsung dan lebih 4,800 ahli jawatan kuasa yang dilantik termasuk sukarelawan untuk membantu penduduk terjejas banjir. Permintaan terhadap bot gentian kaca atau fiber sebagai persiapan menghadapi musim tengkujuh amat menggalakkan. Pengusaha bot di Dabung, Kuala Krai, Basri Mahmud, 50 tahun berkata, tempahan diterima bukan hanya dalam kalangan penduduk sekitar, malah dari luar Kelantan termasuk Terengganu dan Pahang. Jelas beliau, kebanyakan penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan pinggir sungai menempah bot lebih awal. Sejak awal tahun ini, tempahan diterima sudah melebihi 200 buah. Menurutnya, proses pembuatan bot gentian kaca tidak serumit bot kayu dan ia menjadi pilihan kerana lebih ringan, tahan lama selain mudah diselenggara apabila mengalami kebocoran. Sepenuhnya musim tujuh daripada awal tahun sampai sekarang ni memang permintaan tinggi. Tambah-tambah PKP baru ni kerja umum boleh buat keluar apa duit EPF tu. Separuh itu yang orang kerja pun kalutlah sikit. Kira tepas itu luar biasa daripada yang lepas-lepas lah. Ketahanan bot ni, bot fiber ni kalau tidak masalah, kalau hanya sekadar nak pakai biasa gitu. Cakap 10 tahun tu dia orang pakai itu tak ada apalah saya ingat. Basri yang memulakan perusahaan membuat bot sejak 18 tahun lalu berkata, harga bot dijual bermula RM1,100 ke atas bergantung kepada saiz dan panjang bot. Sementara itu, biarpun Kelantan setakat ini belum terkesan dengan musibah banjir, bantuan kepada mereka yang memerlukan, terutama penduduk yang tinggal di kawasan berisiko telah mula digerakkan pelbagai pihak. Antara paling awal mengambil inisiatif itu, syarikat korporat Munawarin Holdings Sdn Bhd. Bantuan bakul makanan serta wang tunai diagihkan kepada 350 asnaf melibatkan beberapa lokasi di sekitar Machang dan Kota Baru. Pengasas dan pengarah urusan Munawarin, Datin Aliza Abu Bakar berkata, program infak itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial syarikat berkenaan dalam meringankan beban golongan yang memerlukan. Program kami untuk sumbangan ni kita bagi selang 2 bulan. Bermakna dalam 1 tahun kita akan ada sumbangan besar, kita pecahkan kepada 4 kali. Setiap 4 bulan kita ada sumbangan besar melebihi daripada 200, maknanya 300 ke 500 orang lah.
Kesemua penerima dikenal pasti oleh wakil setempat dan Kelantan merupakan program ketiga siri jelajah bantuan diadakan serta bakal diperluas ke seluruh negara. Dalam perkembangan sama, tinjauan kru berita RTM ke beberapa lokasi sekitar Kota Baru mendapati air telah mula naik berikutan hujan yang turun sejak 2 hari lepas. Beberapa laluan juga telah digenangi air menyebabkan aliran trafik agak sesak. Laporan itu mengakhiri berita dari Kota Baru. Kita kembali semula bersama Tun Julia untuk perkembangan selanjutnya. Baik, terima kasih Azidi untuk laporan dari Kelantan. Baik, pengusaha ikan sangkar di Lagun Seri 7 Tumpat Kelantan melakukan pelbagai persediaan berdepan musim tengkujuh untuk mengelakkan kerugian lebih besar. Mereka mengambil alternatif dengan menjual spesies ikan yang dipelihara termasuk siakap, tilapia dan kerapu hybrid sejak seminggu lalu. Hasil ikan sangkar yang telah matang dijual kepada pengusaha restoran dan pengusaha kolam pancing di sekitar negeri Johor, Melaka dan Pulau Pinang. Muhammad Sofian Muhammad Nordin, 29 tahun, yang mengusahakan ikan sangkar sejak 3 tahun lalu, memiliki 20 buah sangkar dengan 2,000 ekor ikan dari pelbagai spesies. Katanya kejadian ikan mati pada musim tengkujuh tahun lalu dijadikan iktibar untuk lebih bersiap sedia berdepan musim tengkujuh kali ini. Biasa sebab harga ni ikan ni susah sikit kita naik sebab dia ikut harga pasar dia. Time Covid itu dia turun sampai 12 kilo. Sekarang ni dalam 15, 16 kilo lah kalau harga naik lori. Kalau harga rucik dia lain pula. Bagi ikan ke? Ikan siakap. Kalau kerapu hybrid ni harga dia sekarang ni 30 sekilo. Bagi seorang lagi pengusaha, Muhammad Azmi Ismail, 50 tahun, dia yang baru berjinak memelihara ikan sangkar sejak 5 bulan lalu, mempunyai 14 buah sangkar dengan 6,000 ekor ikan seperti siakap merah dan putih. Bagaimanapun, dalam sangkarnya masih terdapat kumpulan ikan yang tidak mencapai berat untuk dijual. Biasa tu kalau tak ada nak lari, kita tak anjing galuh itu air ke, air jalan ke. Macam oksigen dia gitu ke. Tak gitu lah. We air geruk tu dia panggil. Dia tak anjing galuh gitu. Cuci air. Baik saudara, kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Met Malaysia Azira Samsudin. Silakan Azira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat kepada paparan imej radar semasa. Di semenanjung Malaysia, hujan dari Bukit Petir kini sedang berlaku di negeri Kelantan, Terengganu, pedalaman negeri Perak, negeri Kedah serta di kawasan pedalaman negeri Pahang, Selangor, negeri Sembilan, bahagian tengah dan timur negeri Johor termasuk di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dijangkakan keadaan ini berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke malam nanti. Selain itu, diramalkan negeri Pulau Pinang dan juga negeri Perlis akan mengalami hujan dari Bukit Petir dalam sedikit masa lagi. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati berikutan hujan dari Bukit Petir ini boleh menyebabkan keadaan angin yang kencang serta jarak ketampakan berkurangan sehingga ke 6 km. Beralih pula kepada paparan imej gemerada bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dari Bukit Petir kini lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan sandakan negeri Sabah serta di bahagian Limbang, Miri, Kapit dan Kuching negeri Sarawak. Keadaan ini juga diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Wilayah Persekutuan Labuan pula diramalkan akan mengalami hujan dari Bukit Petir dalam tempoh 1 sehingga ke 2 jam dari sekarang. Bagi kawasan perairan rantau negara, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di kawasan perairan Condor dan Reef North sehingga ke 13 November 2021. Dijangkakan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter berserta kelajuan angin boleh mencapai sehingga 4.5 meter
serta kelajuan angin dijangkakan boleh mencapai sehingga 40 km per jam di kawasan perairan yang berkenaan. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Pelaksanaan projek pembinaan median, pusingan U dan kerja berkaitan di Jalan Batu Pahat Air Hitam Keluang FT 050 Johor penting bagi membendung kemalangan maut yang sering berlaku di kawasan tersebut. Jajaran tersebut merekodkan 632 kemalangan jalan raya sepanjang 2015 hingga 2020 dengan 227 kes daripadanya kemalangan maut. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata laluan yang menghubungkan Pekan Parut Raja ke Plaza Tol Air Hitam turut merekodkan jumlah trafik tertinggi di Batu Pahat. Kajian mendapati 28,298 kenderaan melalui kawasan tersebut dalam tempoh 16 jam. Seperti mana kita katakan tadi ialah bukan sahaja sekadar untuk memberi keselesaan untuk kita tangani kesakan jalan dan sebagainya, tapi lebih utama ialah ini merupakan salah satu jalan yang dikenal pasti berlakunya kerap kemalangan. Beliau berkata dalam sidang media di Pekan Air Hitam Batu Pahat, dalam pada itu pihaknya akan mewujudkan saluran bagi membolehkan pengguna jalan raya memberi maklum balas serta cadangan dalam menambah baik mutu perjalanan di laluan tersebut. Dua kilang diarah tutup kerana tidak mematuhi program jaminan keselamatan makanan di daerah seberang perai utara SPU. Keputusan itu diambil selepas mendapati kedua-dua premis tidak mengekalkan tahap kebersihan yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM. Kilang kicap serta roti itu didapati tidak menitik beratkan aspek kebersihan yang boleh membahayakan kesihatan pelanggan. Pegawai Kesihatan Persekitaran Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM Jabatan Kesihatan Pulau Pinang Muhammad Wazir Khalid berkata pihaknya terpaksa mengeluarkan 9 kompaun bernilai RM9,000. Dengan jumlah nilai hampir RM9,000 lah ke atas kedua-dua premis dengan pelbagai kesalahan iaitu dari aspek kebersihan dan juga dari aspek pengendali makanan. Dan pihak PBT juga mengeluarkan lebih kurang 3-4 notis ke atas pihak kilang tersebut. Di mana kekotoran yang kita jumpa satu premis, satu premis kita mendapati terdapat satu najis tikus. Okey, satu najis tikus dan kita mengeluarkan notis penutupan di bawah Seksyen 11. Kedua-dua premis diarah tutup segera di bawah notis Perintah Penutupan Premis di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983 berkuat kuasa hari ini. Terdahulu, pihak Jabatan Kesihatan Negeri serta pihak berkuasa tempatan membuat serbuan ke atas kedua-dua premis ekoran daripada makluman orang ramai.
Demi menyemarakkan sokongan masyarakat terhadap barangan keluaran Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP terus berusaha melonjakkan jenama produk tempatan. Selain membuang stigma negatif, Carnival kempen Beli Barangan Malaysia menjadi platform terbaik usahawan mempamerkan keluaran dan kejayaan jualan mereka. Wartawan Muhammad Najib Masyur melaporkan. Membuka tirainya hari ini, Carnival kempen Beli Barangan Malaysia dilihat amat membantu dalam mempromosikan barangan keluaran usahawan tempatan. Pengarah KPDN HEP Kedah, Raymond Verak berkata, ia berjaya mengumpulkan lebih 20 perusahaan kecil sederhana PKS di bawah satu bumbung selama 4 hari. Program ini melibatkan PKS, melibatkan lebih kurang 20 PKS daripada zon utara Malaysia yang mana memasarkan produk tempatan. Jadi bagi pengisian program ini kita ada infotainment lah, seperti pameran jualan, demo produk, program kepenggunaan, persembahan pentas serta aktiviti riadah kekeluargaan lah. Turut diadakan bicara kepenggunaan, persembahan musical baskers, persembahan kebudayaan dan cabutan bertuah. Karnival jualan besar-besaran ini juga menampilkan pelbagai hasil tempatan seperti produk penjagaan rambut, makanan dan produk berteraskan kraft tangan. Ya, sebab event macam ni selain kita menonjol dan kita juga dapat orang kata apa, pembeli-pembeli ataupun yang orang yang memang ada buka kedai souvenir dan untuk letak barang consignment. Kita dekat sini sinonim dengan minyak gamat lah ya. Minyak gamat asli yang tengok kalau macam dekat sini. Saya ada dekat sini minyak gamat asli diproses dengan gamat yang kering dan herba yang kering ya. Yang ni di penghasilan dia kita buat dia dekat kilang yang bertaraf GMP ya. Alhamdulillah, feedback daripada customer kita amat membanggakan dan memberi semangat untuk kita meneruskan lagi produk coklat ni. InsyaAllah, jika diberi peluang untuk meluaskan lagi produk kami akan cuba yang sebaik mungkin untuk mencapai sasaran kami. Penganjurannya juga membolehkan Malaysia berbangga dengan kepelbagaian produk tempatan yang berjaya di pasaran tempatan selain menembusi pasaran antarabangsa. Mengangkat tema Beli Barangan Malaysia, itu antara inisiatif kerajaan dalam usaha membantu kumpulan-kumpulan usahawan di seluruh negara dalam memasarkan produk keluaran mereka dalam dan luar negara. Ayuh Raya Malaysia, sama-sama kita sokong barangan keluaran Malaysia. Muhammad Najib Mansur, Berita RTM. Fokus dari negeri di bawah bayu, pembukaan perniagaan peruncitan Kojasamat berupaya bantu usahawan Sabah. Butiran lanjut langsung bersama Joviana Jim di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Tun Julia, pembukaan perniagaan peruncitan melalui Kojasamat dilihat mampu membantu usahawan di negeri ini memasarkan produk keluaran tempatan ke peringkat lebih tinggi. Kojasa yang dijenamakan semula di bawah anak syarikat Khazanah Sabah Berhad QSB selaku syarikat pelaburan milik penuh kepada kerajaan negeri Sabah telah ditambah nilai dengan menawarkan harga kompetitif dan boleh dibeli melalui aplikasi digital e-Post. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Masdi Manjun berkata, Kojasamat merupakan platform penghubung antara pengedar barangan runcit serta produk keluaran tempatan kepada pembeli dengan harga mampu milik. Saya menyuruh semua masyarakat negeri Sabah supaya menyokong usahawan-usahawan tempatan dengan membeli barangan yang dikeluarkan oleh mereka sendiri dan semuanya ada di sini di Kojasa kali ini.
Datuk Masidi yang juga Menteri Kewangan 2 Sabah berkata demikian kepada media selepas merasmikan pembukaan Kojasa Mart di Suria Inanam, Kota Kinabalu. Kojasa Mart menyasarkan pasaran golongan peniaga mikro, kecil dan sederhana serta B40. Cawangan kedua Kojasa Mart bakal dibuka di Anjung Selera, Kota Kinabalu hujung tahun ini. Penduduk di Tenem yang layak menerima dos penggalak COVID-19 diminta hadir ke pusat pemberian vaksin PPV mengikut janji temu yang ditetapkan. Ia bagi mengelak kesesakan di PPV Pejabat Belia dan Sukan Tenem. Pegawai Daerah Tenem Sung Kim Rumanggun berkata pengambilan dos penggalak penting bagi meningkatkan imuniti daripada jangkitan COVID-19. Selaku pegawai daerah di daerah Tenem, saya merayulah kepada semua penduduk di daerah Tenem ini, khususnya mereka yang 60 tahun ke atas itu, datanglah untuk mendapatkan booster dose ini untuk kebaikan kita bersama, kesehatan keluarga kita, keselamatan kesehatan kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Penghargaan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Daerah Tenom. Setakat ini, lebih 500 petugas barisan hadapan di Tenom telah menerima dos penggalak. Terdahulu berucap dalam majlis ini, Sung Kim merakamkan penghargaan atas kerjasama pelbagai agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO dan sukarelawan yang menjayakan 96 program outreach vaksinasi di daerah berkenaan. Peralihan Sabah ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN yang memberi lebih banyak kelonggaran berkuat kuasa Isnin lalu disambut baik rakyat. Kelonggaran ini termasuk penganjuran majlis dan aktiviti sosial seperti mengunjungi pusat beli belah dengan 50% kapasiti ruang dan penjarakan fizikal. Mereka yang ditemui di Kota Kinabalu bersetuju pematuhan prosedur operasi standard SOP perlu diteruskan. Berpuas hatilah dengan tindakan kerajaan yang memberikan kebenaran, memberi peluang agar melepaskan tekanan daripada pandemik selama ini yang berlaku di negara kita lah. Boleh berkumpul dengan keluarga-keluarga yang jari jauh atau yang dekat dalam satu majlis. Masuk fasa keempat ni sebenarnya bagus. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia kena sentiasa berjaga-jaga juga. Walaupun kita dibagi kelonggaran, sentiasa ikut SOP yang kerajaan bagilah. Kita kena bantu frontliner. Okey, pada kami yang ahli perniagaan ni kami sangat bersyukurlah. Macam sekarang kami boleh start open booth begitu. So sangat bersyukurlah dengan semua ni. Segala aktiviti sudah dibenarkan. Harap apa-apa yang sudah dibenarkan, SOP kita kena jagalah. Jangan terlalu ambil mudah. Harap orang-orang di luar sana boleh jaga SOP. Orang bilang kita jaga kita lah. Aktiviti dan majlis sosial seperti kenduri kendara, sambutan perayaan, pernikahan atau pertunangan, perkahwinan dan majlis resepsi dibenarkan bagi individu telah lengkap vaksin. Pelan Pemulihan Negara Fasa 4 Peringkat Negeri Sabah dikekuasakan hari Isnin lalu iaitu 8 November 2021. Namun itu bukan salah satu keselesaan dan rakyat Sabah mengambil sambil lewa dengan kebenaran itu dengan tidak mengamalkan SOP yang ditetapkan. Yang paling penting, terus amalkan SOP, elakkan berada di tempat yang sesak, sentiasa amalkan pencarakan dan jika anda masuki mana-mana jua premis, jangan lupa untuk imbas suhu dan juga amalkan imbas aplikasi MySejahtera. Salih Cikri untuk berita RTM. Lebih banyak produk pelancongan akan dibangunkan dan dinaik taraf di daerah PITAS bagi merancakan semula sektor pelancongan yang terjejas akibat pandemik. Turut diberi tumpuan pelaksanaan projek naik taraf jalan raya dan jaringan telekomunikasi. Pegawai Daerah PITAS Firuz Izzualdin Muhammad Zul yakin langkah itu bukan sahaja berupaya mempromosi produk ekopelancongan sedia ada, malah membantu menjana semula ekonomi penduduk setempat. Ia juga selaras peralihan Sabah ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN yang membolehkan lebih banyak sektor termasuk ekonomi dan pelancongan beroperasi semula. Kita mengambil pendekatan untuk merancakkan sektor pelancongan ini agar ekonomi di daerah PITAS ini dapat dikembangkan dan masyarakat di daerah PITAS ini dapatlah menjual hasil-hasil produk
keluaran daripada daerah PITAS. Tidak terkecuali juga makanan-makanan tradisional daerah PITAS inilah. Virus memberitahu RTM di pejabat daerah PITAS. PITAS terletak kira-kira 195 km dari Kota Kinabalu, mempunyai lokasi pelancongan tumpuan pengunjung dalam dan luar negara, antaranya Pulau Supirak, Dataran Bengkoka dan Bayview PITAS. Turut menarik perhatian aspek budaya dan makanan tradisi pelbagai etnik di daerah ini. Berdasarkan statistik sebelum pandemik COVID-19, dianggarkan lebih 46,000 pengunjung termasuk pelancong luar negara datang ke daerah ini dengan purata 130 orang sehari. Pengunjung yang datang ke lokasi pelancongan di daerah sempurna diminta mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Ini susulan kebanjiran orang ramai di kawasan terbabit sejak beberapa hari lalu. Tinjauan kru RTM mendapati daerah ini mula dikunjungi orang ramai sehingga berlaku kesesakan di jeti-jeti pelancong. Ketua Polis Daerah Semporna, Superintenden Muhammad Farhan Lee Abdullah mengingatkan pengunjung yang datang juga perlu lengkap divaksin. Nasihat kepada pihak polis, seperti kita maklum bahawa kita masih dalam keadaan zaman era pandemik COVID dan sudi arahan MKM Sabah lah. Jadi yang pastinya kita kena patuhi arahan semasa SOP penjarakan semua dengan face mask semua dan juga dengan cara masuk restoran kita patuhi kepada apa yang ada di SOP itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM ketika diminta mengulas kebanjiran pengunjung di Semporna sejak beberapa hari lalu. Tambahnya, kawalan keselamatan akan terus dipertingkat bagi memastikan keselesaan pengunjung termasuk melakukan sekatan jalan raya di kawasan strategik. Baik, sekian perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Teruskan bersama RTM untuk berita sahih dan tepat. Dengan itu, kita kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Jominia untuk perkembangan dari Sabah. Saudara, meskipun pandemik COVID-19 belum berakhir, Hari Memperingati Tamat Perang Dunia atau Remembrance Day tetap diteruskan dalam suasana norma baharu. Butiran lanjut ikuti laporan yang disediakan wartawan Harjay Jack. Hari Memperingati Tamat Perang Dunia atau Remembrance Day yang disambut pada 11 November setiap tahun di Labuan kali ini disambut istimewa. Buat jurung kali, sambutan itu diadakan berlandaskan SOP dan dalam suasana norma baharu. Ia bagaimanapun kekal bermakna buat ahli keluarga mangsa perang itu kerana dapat menyampaikan penghormatan dan penghargaan kepada pejuang yang terkorban. It clearly has been challenging for the Labuan Corporation to arrange this event under the current restrictions. Last year it was not possible to organise an event at all, but I've been very impressed by the creativity and the flexibility shown by the organisers of the event to ensure that it can go ahead. And it is, I think it is done. They have done great credit to themselves and to Labuan. Sambutan diadakan bagi memperingati tamat Perang Dunia Pertama pada 11 November 1918 serta 3,908 pahlawan perang dari Australia, New Zealand, United Kingdom, India dan beberapa negara Commonwealth lain yang menjadi korban perang di Labuan serta sebahagian pantai timur Sabah. Daripada 3,908 yang gugur, hanya 1,752 pejuang yang dapat dikenal pasti, terdiri daripada 858 warga Australia, 814 British, 1 New Zealand, 43 India dan 36 lagi Melayu. Tugu peringatan bertempat di Jalan Tanjung Batu ini menjadi lokasi acara simbolik penghormatan dan memperingati pejuang dan anggota keselamatan yang terkorban itu. Pengerusi Perbadanan Labuan Datuk Seri Amir Hussein berkata, pada tahun sebelumnya tiada sambutan diadakan susulan peningkatan kes COVID-19 di wilayah itu. Namun penganjurannya tahun ini menggunakan teknologi seiring suasana norma baharu pengunjung khususnya ahli keluarga dapat mengikuti program secara siaran langsung menerusi laman Facebook.
bahawasanya dengan pendekatan baru dan rumah baru, tetamu-tetamu ataupun pengunjung-pengunjung tidak dapat hadir secara fizikal dapat melihat apa yang berlaku pada hari ini dengan secara langsung melalui hybrid, dan mereka dapat merasakan secara tidak langsung bagaimana suasana dan juga keadaan yang sebenar berlaku pada hari ini. Sambutan diisi kawat perbarisan anggota keselamatan selain doa mengikut kepercayaan agama masing-masing serta meletakkan kalungan bunga di Monumen Colonnade. Tiada kumpulan pancaragam, pemegang bendera atau kehadiran awam seperti lazimnya kerana acara dihadkan kepada 50 orang sahaja. Selain Labuan, pada tarikh ini negara-negara Commonwealth lain di Eropah, New Zealand, UK dan Kanada meraihkan sejarah gencatan senjata pada 11 pagi 11 November lebih 100 tahun yang lalu. Bagaimanapun, kerjasama berterusan semua pihak terus diharap agar kemakmuran serta kesejahteraan negara terus dapat digarap. Harjay Jaik, Berita RTM. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dengan perkembangan sistem penghantaran yang akan dipertingkat selari perkembangan ekonomi digital. Perincian lanjut bersama Vanessa Mering. Ya, Tun Julia, Sarawak akan mempertingkat sistem penghantaran bagi memenuhi kebergantungan yang semakin meningkat terhadap e-dagang agar selari dengan perkembangan ekonomi digital. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, ia terutama perkembangan ekonomi digital e-dagang memerlukan logistik yang efisien, terutamanya untuk tujuan penghantaran barang termasuk melibatkan kawasan luar bandar. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, ke arah itu kerjasama strategik bersama penggiat logistik juga diberikan perhatian supaya pembeli dan peniaga dapat menikmati perkhidmatan penghantaran yang lebih baik. Datuk Patinggi Abang Johari berucap demikian di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching semasa melancarkan satu aplikasi e-dompet baharu yang dikenali sebagai DiBazaar. Beliau juga yakin apabila perkhidmatan logistik dimantapkan, maka tidak mustahil produk yang dipromosi melalui aplikasi tersebut dapat diperluas dengan lebih cepat, sekaligus menjadikan aplikasi DiBazaar ini lebih kompetitif dengan aplikasi sedia ada masa kini. Terdahulu berucap pada majlis sama, Ketua Pegawai Eksekutif yang juga pengasas DiBazaar, Ken Ho, berkata dalam tempoh percubaan 10 bulan lepas, pihaknya kini mempunyai pengguna yang mencecah 23,000 pengguna berdaftar dan lebih daripada 2,700 peniaga. Aplikasi DiBazaar merupakan idea anak Sarawak dengan cara pembayaran menggunakan SP Global milik Sarawak yang sebelum ini dikenali sebagai Sarawak Pay, dicipta oleh Sains Pakar Teknologi Maklumat milik Sarawak. Sejumlah 8.6 juta ringgit diperuntukkan menerusi Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak di bawah Program Usahawan Mikro Kebajikan tahun ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu peruntukan itu adalah untuk pembangunan pasaran dan pemasaran produk, pembangunan projek keusahawanan serta pembangunan latihan, kemahiran dan kerjaya kepada usahawan mikro. Datuk Amar Awang Tengah menjelaskan program usahawan mikro kebajikan adalah untuk membantu penerima bantuan kebajikan yang masih produktif dari segi ekonomi melalui latihan keusahawanan dan bantuan kewangan agar mereka boleh berdikari dan tidak lagi bergantung dengan bantuan kebajikan. Beliau memaklumkan setakat ini seramai 21 usahawan telah berjaya dalam program tersebut. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian ketika merasmikan Hari Kebersamaan ke arah kesejahteraan di Kuching. Tambahnya, Sarawak tahun ini juga membelanjakan sejumlah 96.9 juta ringgit untuk dimanfaatkan oleh 19,271 warga emas. Selain itu, bagi memastikan kanak-kanak berkeperluan khas diberi latihan kemahiran, kerajaan menyediakan dana 9.9 juta ringgit menerusi 55 pertubuhan pemulihan dalam komuniti. Kerajaan juga katanya telah membelanjakan sejumlah 52.8 juta ringgit kepada 41,119 orang kurang upaya berdaftar di negeri ini menerusi bantuan kewangan.
Jabatan Muzium Sarawak JMS mengambil inisiatif bekerjasama dengan beberapa universiti awam dan agensi luar negara bagi menjalin hubungan dalam beberapa bidang yang dipersetujui menerusi satu memorandum persefahaman MOU baharu. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu langkah ini sejajar dengan visi jabatan berkenaan iaitu a globally engaged Centre of History and Heritage by 2030. Kerjasama ini kelak melibatkan kajian-kajian yang telah dijalankan oleh pihak JMS, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak UiTM dan Heritage Conservation Centre Singapura HCC. Harapan kita dengan kolaborasi seperti ini dan yang melibatkan experts in the field, kerana kedua-dua universiti di Sarawak ini mereka pun ada unit-unit tertentu yang menjurus kepada membuat penyelidikan berkenaan dengan kebudayaan, berkenaan dengan warisan. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan MOU di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berharap hasil perbincangan itu dapat membuka ruang untuk bekerjasama dalam bidang penyelidikan antara pihak terlibat pada masa akan datang. Melalui kolaborasi bersama itu, ia sekaligus memberi peluang untuk saling berkongsi kepakaran selain idea baharu, teori dan metodologi penyelidikan. Kadar kebolehpasaran graduan di Universiti Teknologi Sarawak UTS adalah yang tertinggi di Malaysia pada kadar 99.1%. Pengerusi UTS Dr. Anwar Rapai memberitahu antara faktor yang menyumbang kepada kebolehpasaran yang tinggi ini adalah UTS bukan sahaja menjurus kepada akademik tetapi turut menekankan kemahiran yang diiktiraf oleh kedua-dua industri tempatan dan antarabangsa serta Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Ini mesej yang paling penting kepada para pelajar kita. Kalau nak dapat kerja cepat, masuk UTS. Sebab 99.1% of the employability rate. Ada sebabnya. Sebabnya ialah disebabkan kursus di sini bukan hanya menawarkan basic degree, tetapi banyak kursus-kursus berbentuk sijil profesional yang lain supaya kelayakan mereka lebih tinggi daripada pelajar-pelajar daripada universiti yang lain. Dedahnya 80% program yang ditawarkan di UTS telah dianugerahkan akreditasi penuh oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Dari segi hubungan antarabangsa pula, UTS turut bekerjasama dengan lebih 29 buah universiti antarabangsa dari 12 negara dalam pengajaran dan pembelajaran serta kerjasama melalui penyelidikan. Beliau juga mendedahkan UTS juga telah dianugerahkan penarafan Malaysia Research Assessment selain turut mengeluarkan sebanyak lebih 200 geran penyelidikan 2013. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi berucap di Majlis Pelancaran UTS di Sibu. Beliau juga menegaskan UTS akan memfokuskan usaha menambah jumlah pelajar UTS agar lebih ramai anak Sarawak mendapat pendidikan tinggi mereka di UTS dan menggunakan fasiliti yang telah disediakan oleh Kerajaan Sarawak di universiti itu. Ujarnya, Kerajaan Sarawak telah melabur dalam jumlah yang tinggi semata-mata untuk melihat universiti yang dilahirkan untuk kepentingan kepada anak-anak Sarawak. Dengan itu, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Vanessa. Baiklah, laporan dari Sarawak itu mengakhiri berita wilayah 11 November 2021. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri. Sentiasa patuh SOP, kita pasti menang. Yang sahih di berita RTM. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam hormat.